عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وأسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah yang memberi kepada kita taufik dan nikmat mana dapat kita berada pada pagi ini untuk kita teruskan lagi daripada kitab Aqidah, terjemahan kepada Aqaid Durriyah. Perbicaraan yang kita pada pagi ini ialah sambungan daripada perbincangan tentang sifat kalam, iaitu sifat ma'ani yang ketujuh. Maka sebelum ini telah kita sebut bahawa sifat kalam ini yang dimaksudkan ialah kalamullah. Pada perbincangan sifat ma'ani ialah sifat zat, sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Maka di sisi ahli sunnah wal jamaah, kalam Allah ini tidak berhuruf dan tidak bersuara. Tidak boleh kita nak mengatakan bahawa sifat kalam Tuhan itu berhuruf dan bersuara. Kerana huruf dan suara ini dia terjadi dengan sebagaimana yang kita maklum je, huruf dan suara ini ialah susunan-susunan daripada kalimah-kalimah yang keluar daripada makhraj tertentu, maka berpindah dalam melalui udara sampai kepada telinga kita. Jadi keadaan ataupun rupa sedemikian itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana melazimkan Allah Taala ini, kalamullah ni ada dahulu, ada kediam. Sebagaimana bila kita nak sebut satu kalimah, bila kita nak baca Bismillahirrahmanirrahim sebagai contoh, maka kita kena sebut ba, kemudian sin, baru mim. Bismillah, baru sebut nama Allah. Bismillah, lepas tu baru sebut Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim, baru sebut Ar-Rahim. Maka kalimah-kalimah, suara-suara itu ada dahulu dan ada kediam. Maka ini sebenarnya bila kita kata Allah, kalam Allah itu dengan makna sifat yang ada pada zat Allah, ada suara dan ada huruf, maka ada dahulu kediam pada sifat Tuhan. Walhal kita telah maklum bahawa sifat Allah Ta'ala ni qadim, sedia kala. Maknanya sedia kala tidak berlakulah padanya itu dahulu kediam. Tak berlaku daripadanya itu tidak ada, lepas tu ada. Maka dari kerana itulah perlu kita faham bahawa sifat Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Ini berlainan dan bukan yang dibincangkan di sini Al-Quran. Al-Quran bukan yang dimaksudkan kalamullah ini, iaitu lafaz Al-Quran yang Tuhan turunkan. Itu bukan perbincangan sini. Bila disebut tentang sifat kalam pada sifat ma'ani yang tidak berhuruf, tidak bersuara ni, merujuk pada sifat yang ada pada zat Allah. Sifat yang ada pada zat Allah.
bukan merujuk kepada Al-Quran yang diturunkan. Kerana Al-Quran yang diturunkan itu juga kita panggil kalamullah. Tapi dia berhuruf bersuara. Tapi dia bukanlah sifat zat yang ada pada Allah. Itu kalam lafzi yang Allah Ta'ala turunkan kepada para Nabi dan para Rasul. Okay. Maka kita sambung lagi pada kali ini, pada pagi ini, pada kata pengarang rahimahullah. Ketahuilah bahawa bagi sifat kalam, selain daripada suruh dan larangan, iaitu dari sudut pemberitahuan, persoalan, janji baik dan janji buruk, bertakluk sebagai takluk tanjizi qadim. Okay. Sekarang ni, dalam perbincangan sifat kalam, kita dah maklum bahawa sifat kalam dia bertakluk dengan segala perkara. Sama ada perkara wajib, mustahil atau harus. Makna apa? Allah Ta'ala, kalam Allah berkait dengan perkara wajib. Makna Allah beritahu tentang zat dia dan sifat dia. Zat dia dan sifat dia perkara wajib. Allah Ta'ala, kalam Allah bertakluk dengan perkara mustahil. Kalam Allah Ta'ala beritahu tentang perkara-perkara yang tak sama sekali dan takkan ada sama sekali. Seperti sekutu bagi Allah, anak bagi Allah, orang yang dapat menandingi Allah. Hak tu benda-benda mustahil. Maka kalam pun bertakluk dengan menunjuk kepada bahawa perkara mustahil itu mustahil. Tak boleh terima akal. Dan kalam Allah Ta'ala juga bertakluk dengan perkara-perkara harus. Dengan makna Allah Ta'ala, kalam Allah memberitahu tentang benda-benda yang harus berlaku. Makhluk ini berlaku giang-giang pada hari giang-giang. Maka kalam Allah bertakluk juga dengan perkara harus. Okay. Ini dia kata bertakluk dengan 3 perkara tersebut. Okay. Cuma bentuk takluk dia. Kata pengarang, selain daripada suruh dan larang. Selain daripada suruh dan larang. Jadi, kalam ni, sebagaimana yang kita faham, ada kalam yang berbentuk suruh dan larang. Kalam yang bentuk suruh dan larang. Ada kalam yang bentuk bukan suruhan, bukan larangan. Contoh, pemberitahuan, ikhbar. Tuhan nak khabar. Khabar dengan sifat kalam dia. Allah Ta'ala nak menanya ataupun persoalan. Istikhbar dia panggil. Fahal min mazid. Itu kalam tu. Hal ta'lamu lahu samiyya. Betul-betul kalam. Pemberitahuan, persoalan, janji baik. Janji baik. Allah Ta'ala, antara kalam Allah ada yang Allah Ta'ala beritahu tentang janji-janji baik. Nikmat syurga kepada orang yang buat baik. Nikmat dan pahala bagi orang yang taat kepada Allah. Dan ada janji buruk yang dipanggil wa'id. Wa'id. Kalau janji buruk, kalau janji baik, wa'dun. Kalam Allah ada yang berceritakan tentang benda-benda janji seksa, janji neraka. Okey. Jadi, perkara yang selain daripada suruh dan larang, maka kalam Allah bertakluk dengan sebagai takluk tanjizi qadim. Makna apa? Kalam Allah bertakluk dengan memberitahu sejak azali lagi. Qadim. Tanjizi, sudah beritahu secara sungguh, secara langsung sejak azali lagi. Makna apa yang Tuhan nak beritahu, apa yang Allah Ta'ala janji, apa yang Allah Ta'ala beri ceritakan dengan sifat kalamnya, kalam ini bertakluk sejak azali lagi. Allah Ta'ala telah kalamnya itu beritahu secara langsung dah. Kalam dia itu bertakluk secara langsung sejak azali lagi. Boleh? Okey. Hak tu satu bahagian. Adapun kalam yang berbentuk suruh atau larangan,
maka ia bertakluk dengan takluk tanjizi hadis ketika wujudnya perkara yang disuruh atau yang dilarang itu. Dan ia bertakluk secara takluk suluhi qadim, iaitu boleh sejak azali untuk menunjuk kepada perintah dan larangan terhadap sesiapa yang nanti akan dijadikan. Ni guna ni. Jadi bila kalam tadi ada dua bentuk. Dua bentuk, tak bentuk dalalah kalam. Pertamanya suruh dan larang. Yang kedua selain suruh dan larang. Pemberitahuan, penceritaan sini. Hak ni sejak azali kalam bertakluk secara tanjizi qadim. Adapun suruh dan larang, hak ni dia lain sikit. Bila nak suruh, bila nak larang, benda yang kita faham mesti kena ada. Sesuatu yang dilarang dan disuruh tu kan. Sesuatu yang dilarang dan disuruh. Sebelum ada benda yang dilarang disuruh tu, kalam bertakluk ke tidak? Dia panggil bertakluk, tapi takluk suluhi qadim. Suluhi qadim. Maknanya, sebelum ada benda yang dilarang disuruh tu, kalam bertakluk dengan kalam mampu untuk menyuruh dan melarang pada masa yang nanti akan diadakan perkara yang disuruh dilarang tu. Benda yang disuruh dilarang tak ada lagi. Sebab Tuhan tak cipta lagi makhluk ni. Kita panggil zaman azali. Masa sebelum ada makhluk ni diistilahkan sebagai azali. Ketika tak ada benda yang disuruh, makhluk tak ada, kalam Allah bertakluk ke tak? Takluk, tapi bukan takluk secara sungguh, larang sungguh ti lagi kita panggil. Tapi boleh dan mampu untuk melarang bila ada makhluk nanti. Maka boleh dan mampu dan layak itu kita panggil sebagai suluhi. Suluhi qadim. Kenapa suluhi? Kerana dia bukan larang dan tegah secara sungguh, secara langsung lagi. Tetapi secara mampu boleh. Tapi ada lagi tak berlaku? Tidak lagi kerana belum ada makhluk. Okay. Apabila setelah Allah Ta'ala ciptakan makhluk ini, maka baru bertakluk sebagai tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Makna kalam Allah menunjuk secara langsung dan terus kepada apa yang suruhan dan larangan itu apabila telah adanya makhluk ini. Kita panggil sebagai tanjizi hadis. Nampak? Tu dia kata. Bertakluk dengan tanjizi hadis ketika wujudnya perkara yang dilarang dan disuruh itu. Dan ia bertakluk secara takluk suluhi qadim. Yakni boleh sejak azali untuk menunjuk kepada perintah dan larangan terhadap siapa yang nanti akan dijadikan. Jadi dalam sifat kalam ni ia ada 3 takluk lah. Tanjizi qadim bagi selain suruh dan larang. Kalau suruh dan larang, sebelum ada perkara yang disuruh dan dilarang itu, suluhi qadim. Setelah ada, dia bertakluk dengan tanjizi hadis. Istilah je lah kalau kita tak faham mana pun tak ada masalah ni. Takluk-takluk ni dia bukan fardu ain. Kita nak faham kalam Allah ini azali. Dia bertakluk dengan menunjukkan apa yang nak Allah Ta'ala beritahu. Dan kalam Allah ini lain daripada kalam makhluk. Dia qadim, dia tidak berhuruf, tidak bersuara. Itu dia. Lepas tu bentuk-bentuk pecahan tu sebenarnya makna itu perbincangan tanjizi dan suluhi ini, ini dah dikira bukan tak termasuk fardu ain lah. Cumanya kalau kita tahu, kita tak lebih daripada orang tak tahu.
Allah Ta'ala kata, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Adakah sama orang tahu dengan orang tidak tahu? Dan adakah sama orang faham dengan orang tak faham? Jadi, kita dapat kefahaman tu, Alhamdulillah. Berikut ialah jadual berkenaan ta'aluk sifat-sifat ma'ani. Ni ta'aluk. Kita rikahkan balik ta'aluk bagi sifat ma'ani ni. Jadi sifat ma'ani tu ada 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Kalau kudrat ini ta'aluk dia dipanggil ta'aluk taksir, memberi kesan. Kerana dengan kudrat lah Tuhan mengada. Jadi suatu benda tu dia tak ada jadi ada, tu terkesan tu. Dan dia bertakluk dengan perkara mungkin. Benda yang boleh ada, boleh tak ada, tu yang terima ada dan terima tak ada. Perkara mungkin saja. Benda wajib tak bertakluk. Sebab benda wajib ni tak terima tak ada. Jadi tidak perlu dah kudrat untuk mengadakan atau mentiadakan. Sama juga kudrat tidak bertakluk dengan benda mustahil. Kerana mustahil ni tak terima ada. Tak boleh sama sekali ada. Dah kudrat nak buat benda hak tak boleh nak ada. Nampak musuh sekutu bagi Tuhan. Tuhan nombor 2. Tuhan lain daripada Allah. Tuhan lain itu perkara mustahil. Kudrat bertakluk tak dengan perkara mustahil? Tidak. Jadi bila orang tanya, Tuhan boleh tak nak buat Tuhan seorang lagi? Jangan pula kita jawab boleh. Tak, mari ngaji dah ni jawab boleh. Kalau Tuhan tak boleh buat, lemah Tuhan. Anda tak faham lagi tu. Bila kata Tuhan boleh buat, tapi Tuhan tak mau buat. Ada juga orang jawab gitu. Tuhan boleh nak buat Tuhan seorang lagi, tapi Tuhan tak mau buat. Dia tak mau buat. Tak betul kok. Tak betul. Masalah bila kita kata boleh tu salah dah. Jawabnya kerana kudrat tidak bertakluk dengan benda mustahil. Tuhan seorang lagi tu mustahil. Bila mustahil, benda tak terima ada lah. Tak boleh nak ada. Bila tak boleh nak ada, kudrat tak bertakluk. Bukan kerja kudrat nak buat benda yang memang tak ada. Tak boleh terima ada. Jadi itu perkara mustahil. Bukan makna boleh tapi tak ambuh, bukan. Tuhan boleh nak buat tapi tak ambuh buat. Tak betul tu. Bila kata boleh tu makna kita mengatakan kudrat boleh buat benda mustahil. Tinggal lagi Tuhan tak ambuh buat. Dia bertakluk dengan benda haruh. Boleh tak Tuhan nak buat manusia jalan dengan muka kaki naik atas? Itu tak apa, boleh. Sebab kita ni makhluk ni harus jalan kat muka bawah, kaki atas. Boleh tak? Boleh. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Tunjuk kan? Adakah orang yang jalan dengan mukanya duduk bawah tu lebih lurus jalannya, lebih betul jalannya daripada orang jalan dengan kaki duduk bawah? Jalan betul. Hari akhirat kan Tuhan heret dengan muka kan. Manusia akan diheret jalan dengan muka. Korang dia tak tahulah. Diheret ke dalam neraka. Fahal yakubun nasu ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasahidu alsinatihim. Tidakkah manusia hari kiamat nanti akan diheret masuk jalan muka seret dulu? Kerana apa? Kerana sebab apa yang dituturkan oleh lidah mereka. Tu tak apalah tu. Tak, Tuhan nak buat susunan alang ni ikut dia terbalik ke ni, itu benda harus. Tapi Tuhan tak mau buat, tu tak apalah sebab benda harus. Tuhan tentukan gini. Tentukan manusia jalan dengan 2 kaki, tidak jalan dengan 2 kaki dan 2 tangan. Macam binatang. Sebab apa? Boleh tak? Boleh, tapi Tuhan tentukan itu. Itu benda harus, boleh Allah Ta'ala tentukan. Bertakluk dengan segala benda harus. Tapi Tuhan tak tentukan, itu kehendak Tuhan, taksis iradat Allah. Adapun benda mustahil, benda wajib, itu bukan kerja kudrat. Okay. Seterusnya, iradat. Iradat ini takluk dia taksis, menentu, memilih. Bertakluk pada perkara mungkin juga.
perkara mungkin juga. Sebab bila tentu untuk buat dengan tak buat ni, maka benda yang berkait, yang boleh berlaku ada, boleh terima ada, boleh terima tak ada, ialah benda mungkin sahaja. Benda yang mungkin sahaja. Seterusnya, inkishaf, ilmu pula. Sifat yang ketiga ialah ilmu. Maka ilmu ni bertakluk secara inkishaf, singkat, nyata, meliputi. Makna Tuhan tahu, nyata bagi Tuhan. Perkara apa yang nyata? Semua perkara. Sini semua perkara ni. Perkara wajib, mustahil dan mungkin. Wajib, mustahil, harus. Semua Tuhan tahu belaka. Benda hak wajib Tuhan tahu. Perkara yang wajib Tuhan pun tahu. Apa dia? Yang wajib zat Allah, sifat Tuhan. Tuhan tahu tentang dirinya. Tuhan tahu tentang sifatnya. Itu tahu perkara wajib. Perkara mustahil pula Tuhan tahu ke? Tak tahu juga. Tak tahu kerana mustahil tak ada. Macam mana Tuhan tahu perkara mustahil? Padahal perkara mustahil tu tak ada. Kalau tanya, benda tak ada Tuhan tahu ke? Macam mana Tuhan tahu benda tak ada? Benda tu tak ada. Jawapannya Tuhan tahu benda tak ada tu tak ada. Itu je. Tuhan tahu benda tak ada tu tak ada. Bukan tahu Tuhan benda tak ada tu ada. Kalau Tuhan tahu benda tak ada tu ada, orang nak panggil mustahil. Mustahil ni perkara yang memang tak ada, tak boleh terima ada. Contoh kita ambil lah letak saja. Maknanya Tuhan nombor dua, Tuhan lain. Tuhan lain tu mustahil. Tuhan tahu tak tentang adanya Tuhan lain? Tuhan tahu tak Tuhan lain tu? Tuhan tahu tak Tuhan lain tu Jawapannya Tuhan tahu. Tahu mana? Tahu Tuhan lain tu tak ada lah. Bukan tahu Tuhan lain tu ada. Kalau tahu ada, makna tak betul tak jadi mustahil. Itu ilmu bertakluk dengan perkara mustahil. Ilmu juga bertakluk dengan mungkin. Itu senanglah. Perkara makhluk yang akan berlaku, hujang apa, macam mana. Ilmu bertakluk dengan perkara yang mungkinan. Jadi, takluk ilmu ni semua hukum akal hak tiga. Wajib, mustahil, harus. Hayat pula, sifat hayat ni tak ada takluk. Dia tak ada takluk. Sebab dia tidak ada kesan kepada selain daripada dia ada pada zat itu hidup. Itu je. Dia tidak ada kesan pada hak lain. Maka tidak ada takluk tidak kait dengan hak lain. Seterusnya sama. Sama pendengar. Dengar jenis apa jenis takluk sama ni, takluk inkishaf juga. Nyata, tersingkat, jelas. Basar pun melihat, maka nyata bagi Tuhan melalui sifat basar. Sama dan basar ni takluk dia inkishaf. Perkara apa? Perkara hak ada lah. Dia bertakluk dengan sekalian perkara hak ada. Benda tak ada, Tuhan dengar tak? Benda tak ada, Tuhan nampak tak? Tak nampak dah tak ada. Tak ada nak nampak, nak dengar benda. Hak ada je lah. Hak ada pula ada dua. Sama ada yang qadim ataupun ada yang baharu. Maka Tuhan mendengar dan melihat zatnya dan sifat dia. Sifat ma'ani dia lah. Kerana itu dia sesuatu yang ada yang qadim. Dan juga Tuhan nampak dan dengar zat makhluk dan juga sifat makhluk yang ada. Habis. Seterusnya sifat kalam. Sifat kalam, sifat yang bertakluk jenis dalalah, menunjuk, khabar, beritahu, tunjuk. Sebab kalam ni tunjuk cakap ni dia menunjuk dan memberitahu ke orang. Jadi kalam Allah menunjuk. Takluk dalalah nama dia. Dan bertakluk dengan semua perkara juga. Wajib, mustahil, harus. Semua perkara juga. Allah Ta'ala beritahu tentang benda wajib. Allah Ta'ala beritahu tentang benda harus. Allah Ta'ala beritahu tentang benda mustahil. Jadi sifat kalam juga bertakluk dengan kesemua hukum akal yang tiga. Habis. Ni pula. Dia kata takluk secara suluhi dan tanjizi inilah.
Tengok. Kalau kudrat, dia ada apa? Kudrat, dia ada suluhi qadim. Qadim ni makna sebelum alam diciptakan. Dipanggil azali. Hadis ini makna setelah alam diciptakan. Bila sebut suluhi qadim, kita nak ulang-ulang kaji balik lah ni kiranya. Biar kita jelas makna istilah suluhi, tanjizi. Suluhi qadim bagi kudrat makna Tuhan boleh memberi kesan. Kudrat tu boleh buat. Tapi tak buat lagi sebab apa? Sebelum ada alam. Bila alam dah ada, dia bertakluk sebagai tanjizi hadis. Memberi kesan secara langsung. Iradat pula. Iradat bertakluk suluhi qadim. Dengan makna Allah boleh tentukan dengan mana-mana sifat makhluk sebelum diciptakan makhluk sejak azali. Dan tanjizi qadim, Tuhan pilih secara tertentu, secara langsung sifat yang nanti makhluk tu akan wujud. Ilmu pula ilmu pula bertakluk sebagai tanjizi. Makna Tuhan tahu langsung. Ilmu tak ada suluhi. Kalau suluhi ni makna boleh. Kalau ilmu Tuhan boleh tahu, makna Tuhan tak tahu lagi. Itu tak ada suluhi. Dia tanjizi. Mesti dah langsung Tuhan tahu. Bila tu? Sejak azali. Sejak azali. Dipanggil tanjizi qadim. Allah kekal mengetahui tanpa diiringi lupa, tidak ada perkara yang terselindung padanya. Semua Allah Ta'ala tahu. Sama pula. Sama ada ta'aluk suluhi qadim. Makna Allah mampu dan boleh dengar sejak azali. Dan ada tanjizi. Tanjizi qadim. Mendengar langsung zat dan sifat ma'aninya. Dan ada tanjizi hadis, iaitu mendengar langsung zat dan sifat makhluk yang ada, yang telah ada. Hak ni sifat makhluk yang belum ada, yang lagi akan ada. Suluhi. Bahasa pun samalah. Kita dah baru sebut tadi. Dan kalam juga. Ada ta'aluk tanjizi qadim, beritahu persoalan janji baik dan janji buruk. Itu bertakluk langsung sejak azali. Dan suluhi qadim, iaitu suruh atau larangan sebelum dicipta perkara yang disuruh dan dilarang itu. Dan tanjizi hadis, suruh dan larangan setelah dicipta yang disuruh dan dilarang. Okey, habis. Kata pengarang peringatan, tambihun. Peringatan yang pertama katanya, bilangan sifat ma'ani yang 7 seperti yang telah disebutkan merupakan pandangan mazhab Al-Asy'ari. Bagi mazhab Maturidiyah, mereka menambah sifat yang ke-8 dan menamakannya sifat takwin. Jadi di segi Maturidiyah, kita maklum dah ahli sunnah al-jamaah ni bila disebut ahli sunnah merujuk kepada mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan ahli hadis lah. Tapi ulama kalam di kalangan mereka ialah dua, ahli Asy'ariyah, Maturidiyah. Jadi Asy'ariyah ni mazhab yang disandarkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Maturidiyah pula mazhab yang disandarkan kepada Abu Mansur al-Maturidi. Ada depan mula-mula kitab kita. Jadi kedua-dua tu ahli sunnah belaka. Cumanya sebahagian besar ulama mazhab Hanafi, mereka akan akidahnya berpandangan atau ikut manhaj Imam Abu Mansur al-Maturidi. Abu Mansur Maturidi. Jauh ke beza? Lain ke tak? Sama je. Benda beza sikit sangat je. Benda asas akidah sama macam kita. Sebab tu bila orang sebut, kadang-kadang orang sebut sekali ahli sunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Sebab dia ni kita kata beza yang sangat sikit. Sama saja, boleh kita kata sama je. Persoalan-persoalan cabang-cabang. Persoalan-persoalan yang bukan asas, itu yang ada khilaf. Adapun dari segi konsep dan manhaj dan kaedah tu lebih kurang sama dengan Asy'ariyah je. Okay. Jadi di sisi Maturidiyah dia ada satu lagi sifat. Ditambah namanya sifat takwin.
Menurut mereka, takwin ialah sifat yang qadim yang ada pada zat Allah Ta'ala. Dengannya Allah mengada dan meniadakan sesuatu. Sifat ini adalah tambahan selain daripada sifat kudrat dan baki sifat-sifat yang lain. Okay. Kalau tengok ni sama macam kudrat tak? Takwin ialah sifat qadim yang ada pada zat Allah. Dengannya Allah mengada dan meniadakan. Macam kudrat lah. Macam kudrat. Okay. Tengok. Ada beza dia sikit. Kita terang dulu. Di sisi Maturidiyah, kudrat ni makna sifat kudrat mempersiapkan perkara mungkin itu untuk boleh menerima boleh terima kesan. Boleh diadakan. Jadi sifat kudrat ni bukan Tuhan buat dengan sifat kudrat. Tuhan buat dengan sifat takwin. Kalau ikut Asy'ariyah kita, Tuhan buat dengan sifat kudrat, maka alam ni ada. Maturidiyah dia pecah pula. Dia kata alam ni dengan kudrat Tuhan menjadikan alam ni boleh terima ada. Tapi bukan buat lagi. Boleh terima ada dengan sifat kudrat. Bila Tuhan nak buat sungguh, maka bertakluk dengan sifat takwin. Takwin itu buat. Dengan sifat takwin itu Allah mengadakan. Adapun kudrat ni makna menjadikan sesuatu mungkinat tu boleh menerima kesan. Sekadar tu je. Hak buatnya ialah dengan sifat takwin. Jadi dia pecah dua tu. Tengok. Sifat ini adalah tambahan selain daripada sifat kudrat dan baki sifat-sifat yang lain. Baki sifat-sifat yang lain. Sifat takwin ini sekiranya bertakluk dengan hayat, iaitu hidup, maka ia dinamakan ihya, sifat menghidupkan. Atau jika bertakluk dengan mati, maka ia dinamakan imatah, sifat mematikan. Atau dengan rezeki, maka ia dinamakan razqan, sifat memberi rezeki. Dan begitulah seterusnya. Jadi takwin ni, dia pecah pula. Takwin ni maknanya daripada kawana yukawinu takwinan. Allah mengkaunkan, Tuhan mengadakan. Jadi ada ni tengok. Ada kalau contoh, dengan Tuhan mengadakan dengan makna Tuhan menghidupkan, maka sifat takwin ni dipanggil sifat ihya, menghidupkan. Allah Ta'ala beri rezeki, sifat takwin. Allah Ta'ala memberi rezeki dengan sifat takwin. Perbuatan Allah memberi rezeki itu dipanggil sebagai razqan, memberi rezeki. Razqan ni perbuatan memberi rezeki lah. Kalau rizqun tu rezeki itu sendiri. Allah mematikan seseorang. Sifat takwin. Dengan sifat takwin Allah mematikan seseorang. Maka perbuatan Tuhan mematikan tu dipanggil sebagai imatah, mematikan. Okay. Jadi menurut mereka, yakni menurut ulama Maturidiyah, peranan sifat takwin ialah menzahirkan perkara mungkin. Menzahirkan makna mengadakan. Benda mungkin itu zahir dan wujud. Jadi yang buat ialah dengan sifat takwin. Dan peranan sifat kudrat ialah mempersiapkan perkara-perkara mungkin dan menjadikannya menerima kesan. Jadi kudrat di sisi Maturidiyah bukan kudrat yang membuat. Kudrat tu menjadikan makhluk ni boleh terima ada. Gitu. Makna menjadikannya bersedia untuk dijadikan atau ditiadakan. Sekadar mempersiapkan. Yang buat ialah dengan sifat takwin kat ni. Allah Ta'ala buat dengan sifat takwin. Jadi dia pecah dua tu. Jadi peranan sifat kudrat ialah mempersiapkan perkara-perkara mungkin dan menjadikannya menerima kesan. Jadi itu beza di sisi Maturidiyah. Adapun mazhab Asy'ariyah,
tidak mengira takwin sebagai sifat yang qadim. Di sisi kita, takwin ni bukan sifat zat, bukan sifat hak qadim. Malah ia termasuk dalam sifat af'al, perbuatan yang baharu. Jadi di sisi kita, tak ada takwin ni sifat Tuhan. Cukup dengan kudrat je. Dengan kudrat Allah menghidupkan. Jadi perbuatan Tuhan menghidupkan tu, ihya itu, dia bukan sifat zat dah. Dia panggil sifat fi'il. Sifat fi'il perbuatan Tuhan. Jadi perbuatan Tuhan ni baru lah. Sebab bila Tuhan buat tu ketika mana ada, ketika sudah ada alam ini. Perbuatan tu, perbuatan sifat fi'il baru. Dah Tuhan baru tak, sifat fi'il tak ada kait dengan ada pada zat Tuhan. Itu perbuatan Tuhan menzahirkan kesan kudratnya pada makhluk. Allah menzahirkan kesan kudratnya pada makhluk. Itu sifat fi'il tu. Jadi, baharulah sebab makhluk baharu. Sebab makhluk baharu. Maka sifat fi'il ni baharu. Dia bukan sifat zat. Jadi, Asy'ariyah tidak bilang takwin ini daripada sifat zat Tuhan. Adapun mazhab Asy'ariyah tidak mengira takwin sebagai sifat yang qadim. Malah ia termasuk dalam sifat-sifat af'al, perbuatan yang baharu. Dan ia tidak dapat memberi kesan sama sekali pada asalnya. Jadi sifat af'al ni dia bukan yang memberi kesan. Sifat af'al ni yang memberi kesannya ialah kudrat itu. Malah yang memberi bekas atau kesan itu sebenarnya sifat kudrat. Sifat kudrat lah. Bukan sifat af'al tu. Af'al tu iktibari saja. Baik. Jadi hak ni pun kalau ikutnya perbincangan ni bukan fardu ain pula, cuma nak beritahu kita kalau ada temu orang kata sifat takwin. Tak? Idza arada syai'an an yakula lahu kun. Kun. Daripada kana yakunu kaunan, fi'il amal dia kun. Itu lah. Jadi idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Bila Tuhan nak sesuatu maka Tuhan akan kata kun, maka jadi. Bukan makna Tuhan kata tu dengan kata jadi. Tuhan buat dengan sifat kudrat juga. Jadi ulama ini mengambil daripada kana yakunu kaunan, fi'il amalnya kun, kawana, takwinan. Lahir situ sifat atau dipanggil sifat takwin. Tuhan mengadakan makhluk. Itu takwin di sisi Maturidiyah. Kita kata tak ada takwin dah, kudrat dah buat cukup dah. Okey. Habis. Peringatan kedua sikit ni kita berhabis ni, nak habis dah ni. Nak habis bahagian ni lah. Peringatan kedua. Ketahuilah bahawa sifat-sifat sama, basar dan kalam itu dinamakan sebagai sifat sam'iyah kerana ia hanya dapat diketahui daripada nas syara', daripada sama'. Okey. Sifat sama', basar, kalam, ulama dia dalam pendalilan ataupun asal pengisbatan sifat ni, dia kata sama', basar, kalam ni dalilnya dalil sam'i. Dalilnya dalil sam'i. Dalil Quran hadis. Dia bukan asalnya dalil akal. Semata-mata akal, kita tak boleh nak isbat dengan kuat. Semata-mata akal. Kita kata Allah Ta'ala bersifat sama', basar dan kalam kerana Tuhan kabur sendiri dia bersifat sama', basar dan juga kalam. Jadi, dia panggil sebagai sifat sam'iyah kerana hanya dapat diketahui daripada nas syara'. Allah bila kata wahwas sami'ul basir, maka kita mengisbatkan sifat sama', sifat basar. Wa kallamallahu Musa taklima, kita mengisbatkan sifat kalam. Allah Ta'ala berfirman, wahwas sami'ul basir. Terjemahannya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berkata dengan Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung dan tidak ada perantaraan.
Jadi sifat sam'iyah kita faham kerana Allah Ta'ala yang beritahu sendiri dalam Al-Quran dan Nabi beritahu dalam hadis. Okay. Semata-mata akal, katanya adapun akal maka ia tidak mampu bersendirian untuk mengetahui sifat itu, melainkan dengan bantuan daripada syarak. Semata-mata akal boleh tak kita nak isbat? Kalau tak ada syarak, tak mampu. Dan sifat lain, dia tidak berhajat atau pada pendalilan tu, pada nas syarak. Kalau ada, ialah kita tak nafi. Tapi maknanya semata-mata akal kita mampu untuk mengisbatkan sifat-sifat ma'ani hak lain daripada sama' basar kalam. Macam mana? Dengan kita menggunakan dalil akal, kita dah tahu Tuhan tu ada, Tuhan itu berkuasa. Buktinya Tuhan buat. Makna kalau tidak ada nas syarak pun, akal semata-mata boleh reti, boleh faham Tuhan tu bersifat kudrat. Buktinya apa? Bukti ada alam ni. Alam ni ada kita ni, makna Tuhan mesti bersifat kudrat. Lepas tu bila kudrat, makna dia hendak buat lah baru kita ada. Kalau tak nak buat, tak ada kita. Lepas tu mesti Tuhan berilmu. Kalau tak ada ilmu, nak buat macam mana alam yang begitu indah ni. Kemudian kalau ada ilmu, tentu Tuhan tu hidup. Kalau mati, tak akan boleh buat benda ni. Jadi, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Hak ni, semata-mata dengan akal, kita boleh faham dan boleh reti Tuhan ada sifat ni. Tapi samuk basar, dia tak ada kesan kepada ni. Sebab itu pendalilan mengisbatkan samuk basar kalam ni, ulama' beratkan aspek dalil sam'i. Kita mengisbatkan sifat tu kerana Tuhan apa? Ada pun sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, dia berkait dengan kejadian alam ni, makhluk yang ada ni. Jadi kita boleh berdalil dengan akal. Ada pun samuk basar kalam, Allah Ta'ala mendengar, melihat dan berkata-kata. Ada. Kalau makna Tuhan dok apa, boleh kita dengan akal boleh sampai tak? Tak boleh sampai semata-mata. Kecuali dengan syarak beritahu. Sebab dia tak ada kesan pada kejadian makhluk ini. Jadi kan itulah ulama' mengkategorikan kepada dalil samuk basar kalam ni sebagai dalil ataupun sifat sam'iyah. Sifat sam'iyah. Okay? Jadinya ada dalil akal boleh juga. Tapi dalil akal tu dalil dipanggil dalil tambahan je lah. Dalil mari kediang. Maknanya kalau Tuhan tak mendengar, Tuhan pekak. Tuhan tak mendengar, Tuhan pekak. Kalau pekak ni sifat lemah. Mustahil Tuhan bersifat lemah. Gitu je lah. Kalau Tuhan tak melihat, maknanya Tuhan buta. Maka buta ni sifat lemah. Buta ni sifat lemah. Maka mustahil Tuhan bersifat lemah. Itu dalil akal dia lah. Tapi yang kuat dalam masalah tiga sifat ini ialah dalil sam'iyah. Kemudian seterusnya sifat-sifat ma'nawiyah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi insyaAllah sekadar itu sajalah untuk kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.